Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya Faridah Tajur Rahim dari Malaysia Productivity Corporation MPC dalam program MPC Productivity Talk siri ke-10. Kami bersama anda setiap Jumaat jam 3 petang di MPC FB Live. Stay tune. Revolusi Industri 4.0 merupakan istilah yang sudah tak asing kepada kita semua. Perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu cepat. Dalam bidang industri yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dalam proses pengeluaran barang, kini barang dibuat dengan menggunakan mesin dengan teknologi yang canggih. Keadaan seperti ini dikenali sebagai Revolusi Industri 4.0. Tak dapat disangka lagi. Secara perlahan, semua sudah beralih ke arah digital sehingga transaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak dapat dielakkan. Banyak keperluan kini sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli sehinggalah ke transaksi pembayaran. Seiring dengan penjelasan ini, saya bawa anda topik pada hari ini iaitu The Road Ahead with Industry Forward. Kita akan sama-sama mendengar ulasan serta pandangan dari tamu jemputan kita pada hari ini, Puan Saliza Saari, Pengarah Bahagian Pembangunan Kecemerlangan Organisasi MPC. Terima kasih Puan Saliza kerana sudi bersama-sama dengan kami di dalam perancangan MPC Productivity Talk. Polisi National Industry Forward telah dilancarkan pada 31 Oktober 2018 oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beberapa teras dan strategi berkaitan industri forward telah digariskan di dalam polisi tersebut. Boleh Puan jelaskan apakah peranan MPC bagi menjayakan Pelan Nasional Industri Forward? Silakan Puan. Terima kasih Dr. Faridah atas soalan yang dikemukakan kepada saya. Suka saya nyatakan di sini, MPC diberi tanggungjawab khusus mengendalikan penilaian kesediaan industri forward atau kita panggil RA. Yang mana program ini bertujuan menyediakan platform bagi menilai tahap kesediaan syarikat-syarikat khasnya PKS, perusahaan kecil dan sederhana, di sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan berkaitan perkilangan ke arah transformasi industri forward. Jadi pendaftaran dalam talian RA ini telah dimulakan pada tahun 2019 dan PKS serta syarikat-syarikat yang lain tak semestinya PKS saja yang berminat menyertai program RA ini boleh membuat permohonan melalui laman Sesawang MITI ataupun MPC. Jadi untuk makluman, bagi tahun 2019 kita ada 508 syarikat telah diluluskan untuk melaksanakan proses RA dan 376 syarikat PKS pada tahun 2019 dan sehingga hujung Ogos kita telah memberi kelulusan kepada 146 syarikat iaitu yang terdiri daripada PKS lah. Dan program ini kita jangka akan berterusan sehingga 5 tahun iaitu bermula tahun 2021 sehingga 2025. Dan satu lagi untuk makluman, kos melaksanakan RA ini adalah ditanggung oleh pihak kerajaan khususnya untuk PKS. Dan saya menyerulah PKS di luar sana ambil peluang, rebut peluang yang masih ada bagi melaksanakan transformasi ke arah industri forward. Sebagaimana tadi yang Puan maklumkan bahawa RA ni kosnya untuk PKS ditanggung oleh kerajaan kan. Jadi bagaimana pula syarikat yang selain daripada PKS? Adakah mereka tak peluang untuk mengikuti program ni? Baiklah Dr. Faridah, kalau berdasarkan soalan tadi, syarikat-syarikat selain daripada PKS juga berpeluang menjalani RA. Tapi yang mana bukan PKS, dia perlu dia boleh menjalani RA tapi menggunakan perbelanjaan sendiri. Bermakna perbelanjaan ini dikeluarkan bagi proses RA dan kemudian syarikat tersebut boleh menuntut kembali daripada pihak lembaga hasil dalam negeri. Dan maklumat lanjut berkenaan dengan proses ini boleh diperolehi daripada Sekretariat RA MPC.
Maknanya syarikat dia bolehlah memohon ya? Boleh. Okay. Dia boleh. Syarikat yang bukan PKS boleh memohon. Dan kita tidak terhad hanya kepada PKS sahaja. Okey. Maknanya semua syarikat boleh memohon untuk mendapatkan Boleh. Okey. Puan Saliza, keperluan industri 4.0 ni itu adakah semata-mata melihat dari segi keperluan teknologi je? Atau bagaimana pula dengan elemen-elemen lain seperti bakat atau selainnya? Silakan Puan bagi pandangan sedikit Puan Saliza. Terima kasih Dr. Farida. Statement ataupun pernyataan tersebut selalu kita dengar lah. Bila cerita tentang 4.0, kita bercerita tentang teknologi semata-mata. Tapi saya petik sedikit dari segi petikan dari segi bakat ataupun kemahiran atau skill ni lah. According to OECD, improving basic skills among Malaysia's population with all youth reaching basic skills level by 2030 would contribute to 0.71 percentage points increase in long run economic growth. And the World Economic Forum, WEF Future of Jobs 2020 survey revealed that the growing demand was in roles related to big data, digitalization and robotics for professions such as data analyst, kita dengar data scientist, right? Dan juga artificial intelligence experts, machine learning specialist dan sebagainya lah. Jadi pembangunan dan keperluan industri 4.0 ini tidak hanya melihat kepada keperluan teknologi semata-mata. Malah kalau dilihatlah dari segi guideline pelaksanaan RA ni mengandungi 3 kriteria dan fokus utama, iaitu people, proses dan teknologi. Kita tengok people, proses juga ada dalam guideline. Ketiga-tiga ini saling berkait rapat lah untuk melihat tahap kesediaan dalam melaksanakan dan mengadaptasi 4.0 dalam syarikat. Macam contoh saya ambil sikit lah, focus on people and the entire organisation, emphasis on strategies towards having a right set of workforces. Dan proses pula, focus on management system in running businesses, operations, supply chain and product life cycle. Selain daripada itu, proses, emphasis on smart and strategic public-private partnerships, security, sustainability and product co-creation. Dan kalau lastly kita tengok kriteria dia, teknologi, focus on application of intelligent connected and automated technologies, dan it measures at 3 different layers of the business. Shop floor, enterprise and facility. Kalau kita tengok jika dilihat di luar, di negara-negara luar lah, pembangunan dan integrasi sistem reskilling dan upskilling ni, kita cerita pasal talent kemahiran termasuk promosi program didorong oleh pasaran adalah menjadi fokus utama dalam strategi peningkatan kemahiran bagi negara-negara tersebut. Sebagai contoh, kita tengok Perancis, Itali, United Kingdom, Amerika Syarikat menyusun strategi program penambahbaikan dan peningkatan kemahiran untuk to be market driven, right? Jadi dia menggunakan kemahiran ni untuk dia fokus kepada market driven. Kemudian program-program tersebut merangkumi kemahiran dalam permintaan talent, peralihan pekerjaan, jurang kemahiran jangka panjang dan kemahiran IT. Yang ini yang fokus bagi negara-negara tersebut, dan negara seperti Korea Selatan, Kanada, China, Brazil memberi tumpuan pula kepada pembangunan lifelong learning system ataupun future skills for the workforce and entrepreneurial talent. Yang itu kalau kita tengok, jadi ini dapat menunjukkan bahawa bila cerita tentang 4.0, kita tidak melihat hanya kepada teknologi. Kita tengok aspek dari segi kemahiran ni membantu meningkatkan ekonomi itu sendiri. Betul lah Puan Saliza. Maknanya talent tu penting. Walaupun ada teknologi je, tapi kalau tak ada talent pun tak guna lah. Tak boleh, betul. Tak boleh laksanakan lah program. Okey.
Seterusnya, Puan Saliza, apakah kelebihan untuk syarikat-syarikat yang melaksanakan atau terlibat dengan program penilaian kesediaan industri forward ini? Kita dah ulas dari segi keperluan, tidak hanya melihat kepada teknologi. Sekarang ni kita tengok apakah kelebihan. Kalau dicerita dari segi kelebihan, maksud industri forward ataupun RA itu sendiri mengenal pasti jurang syarikat ke arah industri 4.0 serta kita nak menambah baik keperluan pelaksanaan 4.0 tu. Jadi kita tidak boleh buat perubahan kalau kita tak nampak tahap atau level kita, di mana kita berada. Jadi untuk program ini, kita beri penekanan kepada strategi untuk memiliki kumpulan tenaga kerja yang tepat dengan fokus kepada sistem pengurusan dalam menjalankan operasi perniagaan, rantaian bekalan dan kitaran hayat produk. Sebab kita tengok banyak aspek dalam guideline ataupun pelaksanaan industri forward ni. Kemudian penekanan juga kepada perkongsian awam dan swasta yang pintar dan strategik dari segi security, kemampanan dalam penghasilan produk. Juga perkara yang kita tekankan bila melaksanakan ataupun faedah lah melaksanakan industri forward ataupun RA. Kemudian kita juga boleh melihat perubahan ke arah syarikat dalam tempoh jangka masa tertentu maknanya sebelum melaksanakan RA dan juga selepas melaksanakan RA itu sendirilah. Jadi bila kita tahu level, baru kita boleh mengerak langkah untuk pergi kepada tahap yang seterusnya. Kemudian antara kelebihannya adalah secara umum lah kalau kita melaksanakan industri 4.0 ini, kita dapat mengurangkan pekerja kurang mahir, yang itu yang tadi kita cerita pasal talent. Kemudian kita dapat penghantaran tepat pada masa, sikap maknanya kita realise, kita sedar bahawa keperluan teknologi atau keperluan 4.0 ini dan secara tidak langsung tingkatkan pendapatan, tingkatkan produktiviti dan juga mungkin bila kita melaksanakannya, kita tahu level kita, kemudian kita dapat membuka peluang kepada pelabur baru untuk hadir terutama dekat dalam syarikat maupun di negara kita sendirilah. Jadi kalau tengok kelebihan yang paling ketara dalam PKS ini adalah proses RA ni mereka boleh lepas RA mereka boleh memohon untuk geran intervensi industri forward dengan had maksimum RM500,000. Yang ini dikendalikan oleh MIDA. Jadi banyaklah kelebihan sebenarnya yang kita ketengahkan bila kita melaksanakan industri forward atau program industri penilaian kesediaan RA ini kepada syarikat-syarikat di Malaysia. Puan Saliza, banyak jugalah kelebihan daripada yang boleh diperolehi oleh syarikat melalui program ni. Jadi kini banyak syarikat mengajukan soalan, adakah kami bersedia melaksanakan 4.0 ini terutama dalam keadaan sekarang lah dengan situasi pandemik COVID-19 ni? Apakah tahap penilaian kesediaan yang diperolehi menunjukkan syarikat bersedia mengadaptasikan 4.0 ni? Kepada apa pandangan Puan Saliza berkenaan perkara ini? Persoalan ini sangat subjektif, Doktor. Apa yang Doktor sampaikan tadi, ini adalah kira klimaks lah pada wawancara kita hari ini lah. Dan saya rasakan dia ada satu soalan yang sangat penting. Macam contohlah, kalau kita tengok jika saya satu hari saya diberikan satu drone dihadiahkanlah satu drone dan saya akan berfikir bagaimana saya nak mengendalikannya dan apakah kemahiran, bagaimana saya nak memaksimumkan penggunaan, nak terbangkan dia dan sebagainya lah, nak menjaga alat ini dan sebagainya. Okey, dan kemahiran ini yang kita katakan keperluan untuk adaptasi 4.0. Jadi saya umpamakan perkara tersebut dengan adaptasi 4.0 ni kerana dia adalah satu kepentingan bila kita nak melaksanakan bagaimana kaedah, cara yang itu kita kena fikirkan. Jadi kalau tengok dari segi adaptasi 4.0 di Malaysia untuk industri-industri PKS khususnya yang telah terlibat dalam RA ni, kita rekod sebanyak 70% syarikat berada pada tahap newcomer dalam RA ni. Dan juga syarikat ini kita kategorikan, kita ada band ada band ataupun level. Dan level ini berdasarkan peratus penilaian yang diperolehi oleh syarikat tersebut.
Sebagai contoh MPC merekodkan 640 daripada 1,000 syarikat sehingga Ogos 2021. Syarikat RA ni berada pada profil tahap kedua, iaitu newcomer ni lah. Dan maksud newcomer ni adalah syarikat berminat tetapi mempunyai dan melaksanakan aktiviti secara minimum. Dia ada interest ada interest, tapi dia perlu menggerakkan sesuatu usaha lah untuk ke tahap yang seterusnya. Jadi untuk itu syarikat ini tidak hanya boleh bertumpu kepada apa yang kerajaan tawarkan. Sepatutnya mungkin syarikat boleh mengambil peluang, mengambil pendekatan penambahbaikan aktiviti penambahbaikan berterusan yang lain, alat-alat produktiviti untuk bantu untuk complement sekali pelaksanaan 4.0 itu sendiri. Sebagai contoh lah sebagai permulaan syarikat boleh melaksanakan inisiatif seperti 5S. Dan juga kalau kita dengar Kaizen, penambahbaikan berterusan, ataupun kita dengar juga Lean. Sebab kalau tengok dari rata-rata negara bila menyatakan tentang melaksanakan 4.0 ni, mereka perlu ada basic Lean. Kalau kita tahu Lean adalah satu kaedah untuk meningkatkan proses dan menghilangkan aktiviti yang tidak mempunyai nilai tambah ataupun added value lah. Jadi bila kita melaksanakan Lean ni, kita akan kenal pasti proses agar menjadi lebih efektif, efisien dan memberi impak kepada organisasi secara keseluruhan dalam produktiviti dan inovasi. That's why lah kita nyatakan bahawa kalau adaptasi 4.0 ni, syarikat perlu mengambil inisiatif-inisiatif lain. Tidak hanya kita melihat apa kerajaan tawarkan, banyak. Dan MPC lah antara agensi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti, dan syarikat saya serulah syarikat untuk datang ke MPC untuk bersama dengan MPC melaksanakan aktiviti penambahbaikan secara berterusan. Terima kasih Puan Saliza di atas penerangan serta perkongsian itu tadi. Demikianlah betapa kehadiran revolusi industri 4.0 yang menekankan pembinaan teknologi realiti maya tanpa sempadan telah memberi kesan terhadap pelbagai aspek kehidupan. Pengembangan teknologi yang lebih maju dan fleksibel pada industri 4.0 ini amat berpotensi untuk meningkatkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat ke arah yang lebih sistematik dan berkualiti. Perubahan teknologi yang berlaku dengan pantas ini memerlukan pelan perancangan yang mampan dan menyuruh oleh semua pihak yang terlibat, termasuklah pengubah dasar negara, untuk memastikan pengembangan ekonomi berasaskan revolusi industri 4.0 ini dapat dimanfaatkan sebaiknya. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada tamu jemputan kita, Puan Saliza Sari, Pengarah Bahagian Pembangunan Kecemerlangan Organisasi OED MPC. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif.